Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan terkini oleh anak Najib mendakwa bapanya dipenjara sebab kabar angin. Dan apa yang saya baca di sini, anak Najib, Noriana Nazwa, mendakwa bapanya dipenjara atas dasar kabar angin semata-mata. Dia juga mendakwa beberapa orang penting yang dikaitkan dengan SRC International tidak pernah dipanggil untuk memberi keterangan semasa pembicaraan. Dan dia juga menegaskan bahawa dalang yang didakwa, iaitu ahli perniagaan, iaitu Jolo, tidak pernah memberi keterangan di pembicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan itu kenyataan beliau. Dan dia kata banyak juga di sini orang yang mengesahkan kepada bapa saya untuk membuka akaun atas nama sendiri dan diamanahkan untuk memantaunya juga tidak dipanggil untuk memberi keterangan. Jadi saya lihat di sini sisinya, kalau bapak saya di penjara, saya juga mempunyai hujah yang mana kita nak menyokong bapa kita lah. Dan saya juga bersimpati sebenarnya kepada anak Datuk Seri Najib ni. Tetapi kenyataan yang dikeluarkan seperti ini, kita rakyat tahu. Mungkin kerana dia ni anak BBIP, maka kita tidak ambil tindakan. Ini kalau kita lihat sudah menghina mahkamah, sudah menghina hakim. Kamu kata seperti ini seolah-olah hakim itu tidak adil kepada bapa kamu. Tetapi dia lupa bahawa dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan oleh zaman pemerintahan Najib tu, yang mana disabitkan dengan kes liwat. Yang mana kes liwat itu rakyat boleh tahu, rakyat dah boleh rasa. Sebab itu kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mempunyai kekuatan politik kerana rakyat ramai tidak percaya bahawa isu yang dibuat oleh Datuk Seri Najib. Dan anak Najib ini tidak pernah merasa apa yang Nurul Izzah rasa. Nurul Izzah ke politik disebabkan oleh bapaknya di penjara kerana fitnah politik, kerana perangai bapaknya ini. Jadi kalau kita lihat, dia kata ini kabar angin. Bermakna hakim-hakim yang menjatuhkan hukuman, mahkamah kita ini tidak boleh diguna pakai, bermakna tidak penting. Jadi ini kita lihat anak BBIP boleh saja mengeluarkan kenyataan sesuka hati. Dan kita tahu internasional SRC internasional ni RM 42 juta dan kita lihat masuk ke akaun bapak dia. Ini yang kita lihat di berita setiap hari. Dan juga setelah masuk 42 juta ini dia digunakan. Digunakan untuk berjoli dan sebagainya. Dan money trail itu ada. Ini adalah yang dikatakan kenyataan media yang dikeluarkan begitu banyak di media-media sosial. Jadi dia kena ingat di situ. Dan dia kata, siapa yang bertanggungjawab untuk bapak dia buka akaun lah apa semua ni. Itu pada saya merepek. Ini kes mahkamah. Yang mana orang yang dia sebut ini semua. Yang mana apabila dia rasa bapak dia ini tidak diadili dengan baik. Dia harus fikir. Kes ini berlanjutan 4 tahun. Takkan kes macam ni kita nak tunggu sampai 10 tahun. Banyak waktu yang Najib ada untuk selesaikan kes ini. Tetapi dia ke hulu ke hilir. Pergi buat kempen pilihan raya lah. Kita tengok. Semua kempen dia pergi. Kenapa dia tak urus kes dia? Kenapa tak sibuk dengan kesnya? Jadi ini yang kita lihat tidak adil. Kepada dia. Tetapi kepada kita rakyat. Kita rakyat biasa tidak diberi ruang. Wahai anak Najib. Kamu tidak rasa apa yang kami rakyat rasa. Kamu tidak pernah tidur di atas lantai. Kamu bangun-bangun terus kamu tidur di tilam empuk. Kamu tidak pernah tidur di tempat yang tidak ada aircon. Kami ni daripada kecil ada yang tidak pernah pakai kasut pun di pedalaman. Tapi bapak engkau suka hati berjoli duit. Kalau kamu nak memperbetulkan bapak kamu, isuan MDB yang mana jelas-jelas kita lihat. Hari ini rakyat kena bayar 5 juta setiap hari. Yang kamu tengok, saya tengok gambar dia dekat sini pun, handbag pun mahal. Kita rakyat nak beli handbag pun. Mak saya tak pernah pakai handbag yang mahal-mahal. Jadi dia tidak fikir apa yang rakyat rasa. Jadi dia nak mengatakan bahawa seolah-olah hakim itu tidak adil kerana membuat penyataan begitu. Sepatutnya tahan je lah. Biar dia rasa tidur dalam lock-up tu lagi. Dan kenyataan dia juga di sini mengatakan. Dengan itu dia juga mendakwa seorang peguam yang menyediakan penjanjian itu. Dikatakan dibayar oleh law. Tidak didakwa dan diberi keterangan juga. Saya nak beritahu sekarang ni kerajaan kamu. Kerajaan Barisan Nasional. Pimpinan UMNO juga. Bapak kamu daripada UMNO. Yang mana kalau kita lihat. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Isamuddin Hussein. Sebelum PS jatuh itu. Dia kata dia akan cari Jolo ni. Sampai ke lubang cacing. Sampai ke negeri Cina. Ada banyak kenalan-kenalan sana. Sekarang ni. Tu.
Menteri Pertahanan tuh kamu punya saudara. Jadi panggillah. Apa yang masalahnya? Suruh dia cari. Sekarang ini, semua yang ada dalam kerajaan tuh adalah dipegang oleh parti pemerintah, yaitu UMNO, Barisan Nasional, serta yang ada nih. Bukan PHS. Jadi ini bukan cerita kabar-kabar angin. Mahkamah tidak akan memenjarakan orang kalau kabar-kabar angin. Kecuali kalau mahkamah itu, hakim-hakim itu, peguam negara itu dilantik oleh orang-orang yang macam bapak engkau sendiri buat itu. Macam mana kau nak memenjara bapak engkau memenjarakan Anwar dulu? Peguam negara dilantik oleh bapak dia, ditukarnya, dia tukar itu ini. SPRM mana yang tak kena ada tukar. Jadi ini rakyat lihat. Jadi saya nak beritahu kepada anak Najib ni, Noriana ni, tidak payah nak sembang kencang lah. Kamu turun ke bawah, rasa apa yang rakyat rasa sebelum nak kata apa yang berlaku ini. Memanglah saya simpati dengan, iyalah namanya juga bapak kita kena penjara. Tetapi kalau kita bercakap tidak berhati-hati seperti ini, kamu juga dikira menghina mahkamah. Jadi jangan ingat kamu anak orang kayangan, kamu sesuka hati nak memikirkan bahawa kepentingan bapak kamu saja. Kepentingan seluruh rakyat Malaysia ni yang bapak kamu dah buat ni. Apa yang berlaku? Hari ini kalau bapak kamu ni tak songlap duit, bapak kamu tak merompak duit negara, saya rasa bukan sahaja semua rakyat senang. Tidak juga kita kena inflasi yang begini. Mungkin duit itu kita boleh agihkan kepada rakyat, boleh kita kurangkan apa yang berlaku apabila inflasi ini berlaku. Tapi kerana ekonomi kita merundum dan kepercayaan pelabur asing ataupun orang luar kepada negara kita ini adalah disebabkan oleh Datuk Seri Najib. Jadi kita ni, rakyat, bagaimana? Ni sini juga dia kata, dia juga menyebut beberapa nama profil tinggi tidak dipanggil untuk memberi keterangan seperti bekas pegawai eksekutif SRC Nik Faizal apa semua ni. Itu saya kata, yang sebabkan Datuk Seri Najib ni masuk penjara, tidak payah kita nak spin lah. Cashnya RM42 juta masuk dalam akaun pribadi, senang mudah. Dan akhirnya apabila hakim melihat money trail tu ke mana? Jadi jumpa di situ, Najib tak boleh jawab, bapak kau tak boleh jawab, maka dia kata tak tahulah, pusing sana pusing sini. Dan media itu ada di rakyat untuk rakyat lihat. Jadi nak pusing macam mana pun tak boleh. Waktu berjoli dengan duit tu, kamu orang anak beranak, kamu ada ingat rakyat? Hari ini baru kita nak ingatkan rakyat, baru ingat nak minta rakyat tengok bapak kamu tu. Jadi ramai juga rakyat yang suka Datuk Seri Najib ni. Tetapi orang seperti saya tak suka. Sebab saya tahu. Karena yang susah, kami orang susah ni. Mungkin orang yang dapat sedikit impalan daripada membodek Najib, dapatlah. Jadi itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi anak Najib tak payahlah bercakap seperti ini. Kalau kamu seperti ini bercakap, kamu dah hina mahkamah, kamu dah juga menghina hakim. Kamu dah tak percaya dengan badan kehakiman negara ni. Disebabkan apa? Sebab dulu kamu orang dah tahu bahawa hakim ke apa ke undang-undang negara ni seperti bapak kamu punya. Tu saja pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.